Di Amerika Syarikat sana ada sejenis riang-riang. Riang-riang ni dia banyak spesies, tapi ada sejenis riang-riang. Riang-riang ni yang betina tu dia bertelur di ranting-ranting pokok. Bila sampai masa dia telur dari menetas, dia punya anak pun jatuh ke tanah. Anak dia tadi akan merayap, merayap sampailah ke pangkal pokok. Dia masuk dalam tanah, dia melekat dekat pangkal pokok. Di situ dia tarik makanan daripada apa pokok tu. Dia duduk di dalam tu selama 17 tahun. Tak keluar. 17 tahun tu boleh kata tidur sambil makan. 17 tahun. Tu dengan sebab-sebab yang misteri. Bila cukup 17 tahun dia akan keluar. Keluar tu dia panjat pokok sampai ke atas, kulit dia pun pecah dan dia ada sayap. Dia pun terbang lah riang-riang ni tadi. Dan dia hidup selama 5 minggu saja. Lepas tu mati. Misteri kejadian dia tu. 17 tahun duduk di dalam tanah, 5 minggu je, lepas tu mati. Ini salah satu kehebatan, misteri, keistimewaan ciptaan Allah. Kita pun akuilah ciptaan Allah ni ada pelbagai yang hebat-hebat, yang ganjil-ganjil, yang pelik-pelik. Cuma persoalan dia pada malam ini, wujudkah Tuhan? Itu persoalan yang kita nak jawab. Bagi kita orang Islam, kita percaya dah. Tapi sebagai sukatan pelajarannya kita lalui dah. Wujudkah Tuhan? Apakah hujah-hujah yang menunjukkan Tuhan ni wujud? Jadi pengajian kita ni iaitu kitab Ihya Ulumuddin, masuk bab yang kedua. Kitab yang kedua iaitu kitab Aqidah. Ramai orang dalam internet sana dia masih menganggap kitab Ihya ini ialah kitab tasawuf. Sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin ini ialah kitab tauhid, kitab fiqh dan kitab tasawuf sekaligus. Mula-mula kita imbas kembali pelajaran lalu. Ada berapa kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin ini? Ada 40 kitab. Dan sekarang kita berada kitab yang kedua, iaitu kitab Qaidah I'tiqad, ataupun kitab akidah lah, kitab tauhid. Sebelum ini kita dah pun menghabiskan kitab ilmu. Kenapa kitab ilmu yang sebelum ni diletak di depan dan dia itu sangat penting? Sebab di dalam kitab ilmu ini dia ada panduan-panduan macam mana nak memahami corak pemikiran Imam Al-Ghazali, dan macam mana nak memahami kalam Imam Al-Ghazali dalam bahagian-bahagian seterusnya dalam kitab Ihya ni. Kita bagi tamsilan hari itu, Imam Al-Ghazali ni seolah-olah dia buat satu bahtera. Bahtera Imam Al-Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin. Dia buat memang cukup cantik, cukup laju, cukup selamat, boleh sampai ke tempat tujuan. Jadi kita pun nak ikut langkah dia, nak bina bahtera yang sama. Kita pun baca kitab dia, macam mana cara nak buat bahtera Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada fiqh, di dalamnya ada tasawuf. Tauhid ni ialah kenal bahan-bahan. Imam Ghazali guna kayu yang mana, kita pakai kayu yang tu. Imam Ghazali pakai paku yang mana, pakai paku yang tu. Imam Al-Ghazali guna logam yang mana, kita pakai logam yang tu. Nak buat bahtera Ihya ni tadi, dengan harapan dapat sama dengan yang dia buat. Kemudian dari segi fiqhnya, iaitu cara-cara, kita pun ikut baca dia punya buku, cara-cara nak buat kapal, nak buat bahtera macam Ihya Ulumuddin. Mana yang nak pasang dulu, mana yang nak cantum dulu, mana yang nak temu dulu, nak letak tiang di mana, nak letak semua barang-barang kuda-kuda semua di mana. Sama macam yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dari segi tasawufnya iaitu cantik, nak mencantikkan. Dah siap bahtera kita ni tadi, kita pun ikut cara Imam Al-Ghazali juga. Dia cat warna apa, kita pun cat warna tu. Dia bubuh hiasan kerawang apa, kita pun ikut cara kerawang yang tu. Dia tulis nama Ihya Ulumuddin pada badan kapal dia, bahtera dia, kita pun tiru sama. Sekali imbas nampak memang sama sebiji, tapi bila dah dilayarkan dia tak sama. Bahtera Imam Ghazali ni dia elok je cantik berlayar, bahtera kita tu ada sengit, ada kiat. Bahtera Imam Al-Ghazali bubuh barang banyak pun laju. Bahtera kita bubuh barang sikit, bawa penumpang sikit pun dah tak boleh nak pergi dah, tak berapa nak laju. Bahtera Imam Al-Ghazali
Kalau kena ombak yang besar pun dia payah nak terbalik. Bahtera kita kena ombak kecil pun dah sengit. Kenapa kita guna kitab dia cara nak buat Bahtera Ihya Ulumuddin tapi tak dapat hasil yang sama? Salah satunya mereka dah tinggalkan bab ilmu. Sebab dalam bab ilmu tu diceritakan macam mana pemikiran Imam Al-Ghazali dan macam mana cara nak guna kitab dia. Cara nak buat kapal kita belajar, kita baca. Bahan-bahan nak buat kapal kita baca. Nak bagi cantik kapal kita baca. Tapi cara di depan sekali Imam Ghazali letak satu bahagian cara menggunakan kitab ini. Yang tu kita tak baca. Kita kata tak payah baca lah. Itu menyebabkan kapal kita tu siap tapi tak sama. Jauh beza dengan Imam Al-Ghazali. Sebab itu kitab ilmu dalam kitab Ihya ini sangat penting. Dan alhamdulillah syukur kita dah pun selesai kitab ilmu. Kita dah faham dah sedikit sebanyak Imam Ghazali nak bawa ke mana. Apakah maksud akidah? Dari segi bahasa berasal daripada perkataan akhada, maksud dia simpulan, ikatan, pegangan yang kuat. Jadi kita pergi laju lah sebab sudah minggu lepas. Dari segi istilah, akidah ni maksud dia kepercayaan yang tidak ada ragu-ragu lagi. Apa pula i'tiqad? I'tiqad ni daripada perkataan yang sama, akhada juga, iaitu ikatan. Dari segi istilah maksud dia keyakinan. Jadi kitab yang kita belajar sekarang ni iaitu kitab tentang i'tiqad lah, keyakinan. Apakah maksud tauhid? Dari segi bahasa, tauhid ni datang daripada perkataan ahad, wahid, satu, iaitu esa, satu ataupun tunggal. Dari segi istilah iaitu mengesakan Allah. Mengesakan dari segi af'alnya, dari segi sifatnya, dari segi asma'nya, dari segi zatnya. Pelajaran-pelajaran yang akan datang. Apakah maksud khawaid? Khawaid ni asas ataupun dasar ataupun pokok ataupun prinsip-prinsip. Mengapakah tauhid ataupun akidah ni sangat penting? Sekiranya salah tauhid, silap tauhid ni, amalan-amalan kita yang lain tidak dikira. Tapi ringkas cakap, umumnya orang Islam ni tauhid dia tu betul. Mungkin ada cedera sikit di mana-mana. Umumnya macam tu. Kita bagi contoh dulu. Hari ini peperiksaan berjalan di sekolah, periksa matematik. Tapi kita tak tengok jadual. Orang lain tengok, orang lain tahu hari itu matematik. Kita pun pakai masuk saja, duduk di tempat kita. Sampai-sampai kat kita soalan dia tanya bahasa Melayu, sedangkan orang lain dapat matematik. Sepatutnya kita angkat tangan, beritahu dekat pengawas tu, kata salah patah. Tapi sebab kita tak tengok jadual tu tadi, tak tengok dia punya tauhid tu tadi, tauhid tu tak tengok, kan? Jadual utama tu tak tengok, sampai-sampai kat kita bahasa Melayu. Kita pun bahasa Melayu boleh jawab, kita pun jawab, buat karangan bukan main cantik lagi. Dari segi fiqahnya, cara-cara jawab karangan semua cantik, betul pun betul. Dari segi tasawufnya, tulisan pun lawa, siap, bubuh perumpamaan, bubuh peribahasa semua. Dan kalau dicek jawapan-jawapan tu memang dapat 90 ke atas, dapat A. Tapi disebabkan salah tauhid tadi, masa tu nak jawab matematik tapi kita jawab bahasa Melayu, menyebabkan kosong. Dia tak kira walaupun jawab secantik mana. Jadi tauhid ni sangat-sangat penting. Kerana kalau salah tauhid, kita punya amal setara mana pun, banyak mana pun, secantik mana pun amal kita, silap-silap tak dikira. Tapi orang Islam ni bertuah lah. Umumnya orang Islam ni dia selamat lah, sebab tauhid dia tu betul. Jadi tauhid ni apa, fiqh ni apa, tasawuf ni apa. Kita ambil contoh yang lama dulu. Tauhid ni secara ringkas dia, maksud dia nak kenal. Nak kenal supaya tak salah. Fiqh ni ialah cara-cara, cara semayang, cara puasa, cara haji. Tasawuf ni nak bagi cantik. Tauhid tu nak kenal, fiqh ni cara-cara, tasawuf tu nak cantik. Contoh yang biasa kita ambil dulu ialah nak menjala ikan. Dari segi tauhidnya, iaitu kenal. Mula-mula kena lulus tauhid dulu. Kita kena kenal yang mana satu yang kata jala, yang mana satu yang kata tempat ada ikan. Kena kenal lah, laut ke, kolam ke, danau ke, sungai ke, mata air ke. Dah betul tauhid tadi, dah kenal dah, barulah fiqh. Fiqh ni iaitu cara-cara, cara
nak guna jala. Cara nak guna jala. Kita pun pergi dah timbal jala semua. Tasawuf pula cantik. Nak bagi cantik. Nak bagi cantik yang mana? Nak bagi cantik tauhid, bagi cantik fiqh.